بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka Allah Ta'ala, yang mana bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Malaikat penjaganya yang sangat kasar, tegas, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya mengambil kesempatan ini untuk sedikit tazkirah kepada diri saya dan juga tuan-tuan semua, yang mana kita semua ini adalah ketua keluarga. Ada di kalangan kita yang telah berkahwin, yang mempunyai keluarga. Pesanan untuk diri ini dan juga diri tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan satu seruan, wahai orang yang beriman. Banyak ayat-ayat Allah Ta'ala yang menyeru kepada orang yang beriman. Seruan ini seolah-olah satu panggilan kepada kita supaya kita alert ataupun kita memberi perhatian adanya sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Allah SWT. Seolah-olah Allah kata, dengar ni, wahai orang yang beriman, dengar ni.
Ayat Quran ini memang semua ya, ayat yang penting. Tetapi Allah Ta'ala pilih ayat-ayat tertentu dengan kata seruan, kata panggilan. Satu kaedah untuk manusia ini lebih memberi perhatian akan apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Wahai orang yang beriman. Apa dia Allah Ta'ala kata? Anfusakum. Peliharalah diri kamu. Allah Ta'ala kata kepada kita supaya kita memelihara diri kita. Pelihara diri kita sahaja ke? Tak. Wa ahlikum, dan ahli keluarga. Pelihara daripada apa? Nah, daripada api neraka. Daripada azab siksaan api neraka. Satu ayat yang membentuk, yang mempunyai perkara tentang akhirat. Perkara yang kita perlu imani bahawa dalam perjalanan kehidupan kita ini sudah pastilah suatu hari nanti kita akan menempuh antara dua perkara, iaitu akhirnya syurga yang kita semua idam-idamkan, dan ada satu lagi tempat yang kita diminta untuk berusaha bersungguh-sungguh melindungi daripadanya, iaitu neraka Allah SWT. Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, menyuruh kepada saya, menyuruh kepada tuan-tuan semua, Qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan ahli keluargamu daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak mengajar kita, bagi tahu kepada kita bahawa setiap daripada kita ni mempunyai tanggungjawab terhadap orang lain. Bukan sahaja tanggungjawab terhadap diri kita, bukan sahaja kita bertanggung untuk menjawab diri kita, tetapi kita juga bertanggung untuk menjawab bagi ahli keluarga kita. Ambil perhatianlah, wahai bapa-bapa, wahai ayah-ayah, wahai ketua keluarga. Ini ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita merasai tanggungjawab. Kita melihat dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita contoh tauladan keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Bukan sahaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada keluarga, bahkan kita juga mempunyai keluarga yang bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa yang isteri kita buat, apa yang anak-anak kita buat, apa yang ahli keluarga sekeliling kita buat, kita bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita lah yang membentuk mereka. Kita ini adalah keluarga ketua dalam keluarga kita. Itulah antara hikmah setiap minggu ketua-ketua keluarga ini dipanggil untuk berkumpul, mendengar khutbah, pesanan-pesanan setiap minggu. Pesanan yang paling penting sekali adalah pesanan bertakwa kepada Allah SWT. Pesanan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Dan kita disarankan untuk berusaha sedaya upaya kita supaya memelihara diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang kita diminta untuk mengambil perhatian adalah perkara berkaitan dengan solat. Yang mana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Kami sangat penting. Ramai yang ayah-ayah, bapa-bapa yang mengabaikan perkara ini. Dan Nabi SAW meletakkan perkara ini merupakan perkara yang sangat utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina. Fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alayha."
suruhlah, perintahkanlah kepada anak-anak untuk mengerjakan solat ketika dia berumur 7 tahun. Masuk umur 7 tahun ni, perintahkan mereka bersolat. Fadribu, dan pukullah dia apabila dia berumur 10 tahun sekiranya meninggalkan solat. Ini perkara basic, perkara asas menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai ketua keluarga. Bila anak umur 7 tahun, kita disyaratkan untuk memerintahkan, suruh mereka solat. Maknanya sebelum umur 7 tahun tu dah ajarlah solat. Dari sudut perbuatannya, dari sudut bacaannya, Al-Fatihah lagu mana, doa-doa, bacaan-bacaan di dalam solat, perbuatan solat lagu mana. Dan Allah Ta'ala memulakan ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ini. Allah Ta'ala memulakan dengan peliharalah dirimu. Kamu kena betul dulu. Kita nak ajar anak nak solat lagu mana kalau kita pun tak tahu. Kita nak ajar anak-anak kita bacaan dalam solat, kalau bacaan dalam solat kita pun tak betul, macam mana? Kita nak ajar anak-anak kita membaca Al-Quran, macam mana kalau kita sendiri pun tak boleh nak baca Quran? Takkan semua nak sakon. Kontrak dia apa lah, boleh sak. Aku sak ni tak boleh buat ni sak. Longkang boleh sak, bangunan boleh sak. Tapi ini semua tanggungjawab kita. Nak ajar Al-Quran. Sekurang-kurangnya kalau kita rasa kita tidak mampu, kita cuba belajar. Di samping itu, kita sediakan prasarana tempat-tempat untuk anak-anak kita mempelajari perkara-perkara tersebut. Tapi tanggungjawab kita, umur 7 tahun, kena suruh. Ajak main masjid. Tunjuk kat ni hari masjid yang lagu ni. Adab-adab masjid lagu mana. Tak apa, budak-budak main masjid. Semua budak-budak main masjid untuk kampung main masjid tak apa. Tapi masing-masing jagalah. Ajar adab-adab. Duduk elok-elok. Jangan lari-lari, jangan buat bising. Jangan jadikan masjid ni perkara satu tempat yang asing bagi mereka. Kita tak bagi mereka main masjid. Halang budak-budak dalam masjid ni tak boleh kacau, bising. Bising memanglah bising budak-budak. Tapi ajar dia. Pesan. Esok main masjid jangan bising. Tak apalah esok dia bising pula. Pesan lagi, esok main masjid jangan bising. Tunjuk dia, bagi dia kenal pintu masjid tu. Qu anfusakum wa ahlikum. Peliharalah diri kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Kita semua nakkan pengakhiran yang baik. Tanyalah siapa pun. Orang hak sembah batu tu pun dia nak masuk syurga. Hak sembah patung tu pun dia pun nak masuk syurga. Tak ada siapa yang nak masuk neraka. Tapi kena adalah syarat-syarat dia. Nak masuk syurga ni, apa nak kena buat? Yang pertama, tauhid kena betul. Nak tahu tauhid lagu mana, kena mengaji. Kalau tak boleh nak mengaji kat pondok-pondok ke universiti ke masjid pun banyak. Masjid kita, masjid batu ni tidak malam nak mengaji. Yang alim-alim tu main masjid ni, alim-alim tu hari-hari tu mengaji. Ustaz tu pun tak mengaji hari-hari. Kita ada pergi masjid hari-hari mengaji. Hari ni fiqah, esok tauhid, lusa sirah, tafsir. Hari-hari mengaji 10 tahun dah. Tak imam 30 tahun dah mengaji. Masih batu ni. Langsung mengajak pun boleh kan. Kitab tu berapa kali kitab dah kata. Jadi insya-Allah kita sama-sama mengambil tanggungjawab ini kerana Allah Ta'ala mendatangkan ayat ini, ayat yang berbentuk tarhib, ayat yang berbentuk ancaman kerana api neraka Allah SWT ini bukan main-main. Bukan cala-cala api.
Kerana Allah Ta'ala kata waquduhan nas wal hijarah. Api neraka ini bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu. Dahsyat tak dahsyatnya api ini, dia hidup dengan batu. Batu yang menjadi bahan bakarannya. Kita kat dunia ni api kita nak hidup dengan kertas, dengan kayu. Kan? Kalau hidup api itu dengan batu, Masya Allah sangat dahsyatlah api itu. Ulama sebut antara batu-batu yang ada dalam neraka adalah batu-batu berhala yang menjadi sembahan manusia. Lagi banyak bahan bakaran, lagi kuat api itu. Satu ancaman kepada manusia. Kerana manusia ni ada dua jenis. Ada satu yang makan ataupun terkesan dengan perkara-perkara berbentuk targhib ataupun motivasi. Buat baik dapat pahala, buat baik dapat syurga. Ada manusia yang pendidikannya terkesan dengan ancaman. Kalau tak semayang, rotan. Kalau tak semayang, tidur luar. Contoh. Ada berbentuk ancaman. Ada yang terkena, termakan, terkesan dengan motivasi. Kalau semayang, bagi RM5. Kalau semayang ini, bagi hadiah. Jadi, ini adalah antara ayat-ayat yang berbentuk ancaman. Supaya manusia yang kadang-kadang keras hatinya akan lembut apabila Allah Ta'ala mendatangkan ancaman-ancaman seumpama ini. Supaya manusia ini merasa gerun dan takut dan membuat sesuatu tindakan atas perasaan khauf, atas perasaan takut, gerun di dalam hati. Maka kita orang yang beriman dengan hari akhirat, kita membuat tindakan kita. Kita melaksanakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab besar. Kadang kita sedih tengok keadaan remaja-remaja, anak-anak kita yang kurang kasih sayang daripada ibu bapa, kurang pendidikan daripada ibu bapa. Ada setengah mak ayah tak kisah pun, anak-anak buka aurat, anak-anak tak pakai tudung, anak-anak perempuan pakai singlet, pakai seluar pendek, tak tutup aurat, sebagainya. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai bapa, sebagai ayah, sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti akan apakah yang kita buat, apakah yang telah kita laksanakan, dan mereka akan menuntut di akhirat nanti sekiranya tanggungjawab tersebut kita tidak tunaikan. Dengan anak-anak ni tak perlulah formal kan. Ambil whiteboard, buka kelas dalam bilik ruang tamu, tak payah. Sambil-sambil makan, sembang, sambil-sambil travel, bawa kereta, kita bersembang, sampaikan perkara-perkara berkaitan dengan Islam, ibadah, akidah, tentang akhlak. Dalam masa yang sama kita perkemahkan diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu Allah SWT ni cukup luas, menjadi bahan kepada kita dalam kita berdakwah kepada anak-anak kita. Anak-anak suka apa? Cerita. Kita cerita berlambak-lambak dalam Al-Quran. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Saleh. Pun apa kedekatan cerita. Hari ni nak pergi KL dengan anak travel tu. Kita cerita Nabi Yusuf, panjang sikit cerita dia. Satu surah cerita Nabi Yusuf daripada lahir sampai lah jadi menteri, sampai dia berpisah daripada dengan ayah dia, sampai dia jumpa balik ayah dia. Itu pendekatan dakwah tu daripada dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kat rumah tu ambillah masa maghrib isyak atau lepas isyak atau ambil kitab sikit baca. Tak payah hurai apa tak apa, baca hadis satu hari satu hadis.
Satu hari satu orang panggil bini kita, panggil anak-anak kita, buat halaqah sikit. Sampai anak-anak pun kita dah terbiasa tu, kita balik-balik semayang isyak tu, hak kecil pun sebut usrah. Dia dah biasa usrah yang ini. Jadi kita majlis ilmu dakwah itu perlu diterapkan dalam keluarga kita supaya kita ini diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab api neraka Allah Taala. Semua yang kita buat itu akhirnya kembali kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Bahkan ianya adalah untuk diri kita, untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Taala. Allah Taala tujukan ayat ni bukan ke orang kafir. Allah Taala tujukan ayat ini kepada orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu. Bukan sahaja orang Islam, tapi dia beriman dengan Allah Taala. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka Allah Taala. Yang mana bahan bakarannya waquduhan nas wal hijarah. Yang mana azab api neraka Allah SWT ini bahan bakarannya adalah manusia yang engkar dan batu-batu. Apalagi sifat neraka yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, keadaannya sangat menggerunkan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras. Ini penjara yang sangat dahsyat sekali. No mercy. Tidak ada perasaan belah kasihan kepada banduan-banduan di dalam penjara. Sentiasa taat kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah Ta'ala kata siksa. Dalam tu nak bagi rasuah pun tak guna. Dalam tu nak tunjuk kesian pun tak guna. Sesal selama-lamanya. Maka kesimpulannya, sama-samalah kita melaksanakan tanggungjawab kita. Saya jaga tanggungjawab saya. Tuan-tuan semua jaga tanggungjawab tuan-tuan terhadap ahli-ahli yang ada di sekeliling kita. Kalau ikut sirah, Islam berkembang dengan cara begini ya. Setiap orang buat kerja dakwah. Dakwah kat siapa? Dakwah kat keluarga masing-masing. Jadi dah masuk waktu, insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama akan menjadi manusia taat kepada Allah Ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.